أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana dapat kita berkumpul untuk bersama-sama mendengar perkongsian yang ringkas daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang paling baik dan agama yang paling sopan di sisi Allah adalah agama Islam. Alhamdulillah, rata-rata kini kita lihat ramai orang yang memeluk agama Islam. Rata-rata kini kita dapat lihat perkembangan Islam. Rata-rata kini kita dapat melihat Islam semakin maju, Islam semakin berkembang. Orang kata seikut peredaran zaman. Alhamdulillah. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang perlu kita kuatiri dan ada beberapa perkara yang perlu kita kenal pasti. Seperti yang kita tahu, Allah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini bukan saja-saja. Akan tetapi, ada beberapa tanggungjawab yang perlu kita pikul, ada beberapa amanah yang perlu kita jalankan terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat, juga negara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah engkau dengan panji Allah, yakni agama Islam, dan jangan kamu bercerai-berai. Apa yang anda semua faham daripada ayat tersebut? Ingin saya kupas penerangan ayat tersebut berbunyi lebih kurang sebegini. Janganlah kita sebagai seorang Muslim mencari punca, mencari pergaduhan dengan Muslim yang lain. Kerana apabila hati yang bersih bertemu hati yang bersih, maka Allah akan turunkan keberkatan. Jika kita ingin lihat sebaliknya, apabila hati yang kotor bertemu hati yang kotor, adakah Allah akan meredai pertemuan itu? Sudah tentu tidak. Jadi, ingin saya tekankan di sini kepada semua bahawa tanggungjawab kita adalah untuk mendidik diri kita, untuk menyemai dalam hati kita, juga untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat mazmumah yang memang tak perlu ada sepatutnya dalam diri seorang Muslim. Secara jujurnya memang susah untuk kita hilangkan perkara-perkara tersebut. Akan tetapi, benda-benda perkara yang kita biasakan, perkara baik yang kita biasakan akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Maka dengan tegasnya ingin saya ingatkan, janganlah kita mendidik diri kita, maupun diri anak-anak kita, maupun diri rakan-rakan kita akan sifat-sifat yang buruk seperti ini. Jadi, sebagai seorang khalifah yang Allah telah bina dekat bumi ini, Allah telah cipta kita dekat sini, jadi kita perlu tahu tujuan utama kita, kita perlu tahu matlamat hidup kita, dan kita perlu sedar mengapa kita diciptakan. Kerana apabila kita tahu akan tujuan kita dicipta di sini, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang mendatangkan keburukan, yang mendatangkan kemudaratan kepada diri kita. Maka sedarlah bahawa agama lain berlumba-lumba untuk menghancurkan Islam tanpa kita sedar. Agama Kristian menggunakan kaedah dalaman untuk merosakkan anak-anak Melayu dengan memperbanyakkan hiburan, dengan memperbanyakkan sukan-sukan, juga memperbanyakkan model-model fashion dan banyak benda lagi yang masih kita tak nampak sebenarnya. Kerana mereka tahu orang Islam tidak akan bergoyah dengan hasutan secara berdepan, dengan hasutan secara terang-terangan. Akan tetapi umat Islam lemah dengan hasutan secara sudut. Jadi mereka, agama Kristian, agama-agama lain kuat berusaha sekarang untuk menghancurkan Islam tanpa kita sendiri nampak, tanpa kita sendiri sedar apa yang jadi kat agama kita. Maka adakah perkara ini perlu kita biarkan secara berterusan? Tidak. Sudah tentulah ia menjadi tanggungjawab kita. Sudah tentulah ia menjadi tanggungjawab ibu bapa kita. Tanggungjawab diri kita sendiri adalah tanggungjawab yang paling penting. Kerana diri kita sendiri yang membentuk akhlak kita, kerana persekitaran kita yang membentuk akhlak kita. Sekian sahaja perkongsian ringkas daripada saya. Wallahu a'lam.